Hardang, 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 panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas, panas. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, berjumpa lagi dalam video saya pada kali ini, iaitu 8.2 dan part 2 berkenaan dengan jadual berkala unsur moden. Tapi hari ini saya akan fokuskan berkenaan dengan struktur atom. Kita ulang semula walaupun dah belajar. Kemudian saya akan terangkan berkenaan dengan susunan elektron dan macam mana kita boleh mendapatkan ion positif dan ion negatif. Macam mana ion-ion terbentuk. Okeylah, tanpa melengahkan masa. Oh, tapi sebelum tu, macam biasa, siapa yang suka boleh tekan like dan juga share dengan kawan-kawan kamu semua kalau sukalah. Dan boleh juga subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video yang dah saya buat dan video yang akan saya buat. Okey guys, jomlah tanpa melengahkan masa, kita ulang semula struktur atom ni macam mana sebenarnya. Okey, so saya ada satu struktur atom. Okey, kemudian yang tengah-tengah ni kita panggil dia sebagai nukleus. Dalam nukleus ni ada charge positif, nama dia proton. Ada neutral, charge yang neutral, nama dia neutron. Dan juga elektron yang mengelilingi nukleus tersebut. So macam mana nak ingat? Okey, saya ingat elektron ni dia macam elektron. Elektron, kita sebut elektron kan. So elektron so dia mengelilingi nukleus. So dia macam dia geli-geli sikit kan. So dia berada di luar, dia keliling je nukleus ni. Dalam nukleus ni ada dua subatomic particles, satu proton, satu lagi neutron. So orang-orang baik dan orang-orang yang bersifat neutral ni selalunya duduk kat tengah-tengah. Proton ni bagus, kan. Neutron pun bagus, so dia duduk kat tengah-tengah. Proton PPP, proton positif, proton positif. Neutron neutral, neutron neutral. Elektron ni macam negatif sikit, dia elektron, so dia ada kat luar-luar. So macam tu lah saya ingat. Okey, baik. Dalam atom yang neutral, bilangan proton iaitu positif adalah sama dengan bilangan elektron. Okey, nombor proton ni apa? Okey, nombor proton adalah bilangan proton dalam sesuatu atom. Kemudian nombor nukleon ni apa? Okey, nombor nukleon adalah bilangan proton tambah bilangan neutron. Nombor nukleon adalah bilangan proton campur bilangan neutron. Itu dia. Dalam satu atom yang neutral, proton iaitu charge positif adalah bersamaan dengan elektron iaitu charge negatif. So barulah balance, barulah neutral. Bilangan positif mesti sama dengan bilangan negatif. So barulah neutral. Okey, jom kita tengok yang lain. Ni contoh dalam rajah di bawah menunjukkan zarah-zarah subatom di dalam unsur boron. Okey, ni unsur boron. Nyatakan bilangan elektron, bilangan proton, bilangan neutron serta nombor nukleon bagi unsur tersebut. Sudah, macam mana nak buat ni? Relax guys, relax. Tengok soalan. Dia nak bilangan elektron, bilangan proton, bilangan neutron serta nombor nukleon. Macam mana lah kita nak tahu ni? So bilangan elektron macam mana? Berapa? Okey, saya sebut tadi elektron dia berada di luar nukleus, betul? Mengelilingi nukleus. Jadi inilah elektron 1, 2, 3, 4, 5. So jawapan dia 5. Okey, bilangan proton pula. Okey, dalam satu atom yang neutral ni tak ada charge ni neutral. Okey, so dia tak tulis positif negatif, maksudnya atom ni adalah neutral. Jadi dalam atom yang neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. So dekat luar ni 1, 2, 3, 4, 5. So yang manakah? So dekat luar kita ada 5 elektron. So dekat dalam kita kira pula dekat nukleus ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu ada 6, satu lagi ada warna merah ada 5. Jadi yang merah ni adalah proton. So bilangan dia pun sama, iaitu 5. Okey, bilangan neutron pula. Bilangan neutron confirm ada 6. Tadi dah kira kan. So bila merah ni 5, automatik yang ni adalah neutron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 bilangan neutron. Okey, Kemudian nombor nukleon. Apakah nombor nukleon? Ingat balik, nukleon adalah proton tambah neutron.
Proton ada berapa tadi? Proton ada 5, neutron ada 6. So kita dapat 11. Nombor nukleon dia 11. Ok, very simple je kan. Ni soalan direct lah. So nak terangkan konsep dia macam mana Ok, susunan elektron pula. Elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Elektron akan memenuhi petala yang terdekat dengan nukleus terlebih dahulu. Elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila petala sebelumnya telah diisi. Apa ni cikgu? Tak apa, jangan risau. Kita akan tengok. Ok, ni contoh. Ini adalah petala 1 yang paling dekat dengan nukleus. Maksimum elektron dia adalah 2. Ini adalah petala 2. Maksimum elektron dia adalah 8. Dan petala ketiga, the maximum elektron yang boleh diisi dalam dia adalah 18. Itu paling maksimum lah. Dan kalau dah cukup 18, dia akan bergerak ke petala 4. Okay, tak apa, kita akan tengok dulu. Nanti saya akan bagi contoh. Contoh, saya ada sulfur. Okay, ingat balik dalam video yang lepas, nombor atas ni adalah nombor proton, iaitu 16. 32 tu adalah gisim atom relatif dia. So, cara pertama macam mana? Okay, kamu buat ni, nak lukis dia. Okay, tulis S dan buat bulat. Itu menandakan atom sulfur. Simbol bagi atom sulfur. Ok, kita kira nombor proton dia. Nombor proton adalah sama dengan bilangan elektron kan. So kita nak isi elektron dalam petala pertama. Elektron maksimum ingat balik berapa? 2. So isi 1, 2. Ok, kemudian kita isi petala yang kedua pula. Sebab tak cukup lagi. Tadi dah 2 dah. Ok, kita isi berapa maksimum kat sini? 8 kan. Ok, so kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, so kita dah isi 8. So 2 campur 8 dapat 10. So ni 16 elektron dia. Nah, ada 16. Ingat, nombor proton sama dengan bilangan elektron. Ok, dalam atom yang neutral. Jadi balance lagi berapa? Balance lagi 6 kan. So kita isi petala yang ketiga dengan berapa elektron? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah lukisan dia. Okay, susunan elektron dalam sesuatu atom. Okay, kalau dia suruh tulis susunan elektron, so macam mana nak buat? Okay, kamu tulis dulu petala yang pertama. Kita isi ada 2 je kan, maksimum dia. So tulis 2 titik 8, iaitu petala kedua. Titik petala ketiga ada berapa? Ada 6. So tulis 6. So susunan elektron dia 2.8.6. So ini adalah susunan elektron bagi atom sulfur. Simple je kan? Very simple. Alah, pejam mata boleh buat, kalau lah boleh buat. Ok, jom kita tengok pula zinc. Ok, saya bagi zinc pula macam biasa. Kita laju sikit. Ni nombor proton, yang bawah adalah gisim atom relatif. So ingat, bilangan proton sama dengan bilangan elektron dalam atom yang neutral. So tulis dulu zinc. Kita isi petala pertama ada berapa? 2 saja. So isi 1, 2. Jangan abaikan laser saya ni. Ok, saya tak jauh sikit, nanti keliru. Ok, itu petala pertama, maksimum 2. Petala kedua maksimum 8 kan. Ok, so isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, petala ketiga 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dah cukup ke? Dah cukup dah 18. Dah cukup ke 30? Okey, kita kira semula. Ini 18, petala ketiga 18 campur 8 campur 2, maknanya 10 campur 18 dah 28. Nak cukupkan 30, balance lagi 2 kan. So kita isi petala yang seterusnya, petala keempat. So isi berapa balance? Ada 2 balance, 1, 2. Ok, so petala paling luar hanya ada 2 sahaja. So macam itu lukisan dia. Nak tulis susunan elektron, petala pertama 2 titik, petala kedua full 8 titik, petala ketiga full 18 titik, petala keempat full tak full, hanya ada berapa je? Ada 2. So susunan elektron dia 2, 8, 18, 2. So this is the way how you can do it. Susunan elektron simple je kan? Mudah je guys, mudah je. Jangan fikir yang susah-susah, senang je. Ok, macam mana pula membentukkan ion positif dan ion negatif?
Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Maka atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Sesuatu atom akan mempunyai susunan elektron yang stabil apabila mempunyai susunan elektron duplet ataupun oktet. Okey, kisah dia macam ni. Petala paling luar sekali menunjukkan kestabilan dia. Okey, contoh helium je yang special sikit sebab dia ada satu je petala dia, hanya ada dua sahaja elektron yang boleh diisi kan, petala pertama. So dia, kita panggil dia dua elektron, dah full, dah cukup stabil, maka kita panggil dia duplet. Untuk yang lain, maksimum dia adalah 8 petala paling luar sekali, kita kira dia sebagai oktet, ya, oktet. So bila dia mencapai 8, so itu kita kira dia sebagai oktet, maknanya dia sudah stabil. Kalau tak stabil, dia sama ada boleh menderma ataupun dia kena menerima elektron daripada atom lain untuk menstabilkan diri dia. Itu cara dia. So that's why wujudnya ion. Sebab ada yang terpaksa terima, ada yang terpaksa menderma untuk mencapai kestabilan tersebut. Okey, contoh. Apabila sesuatu atom neutral menderma elektron, atom tersebut akan menjadi ion positif. Dia dah bertukar jadi ion. Apabila sesuatu atom neutral menerima elektron, atom tersebut akan menjadi ion negatif. Okey, contoh natrium kat sini. Okey, tengok semula. Okey, natrium ni petala paling luar dia ada satu. So dia terpaksa derma kepada fluorin untuk cukupkan 8 petala paling luar. So bila derma, dia akan jadi positif. Bila terima, dia akan jadi negatif. Okey, kita tengok lagi sekali. Bila derma, okey, ini dah cukup 8, ini dah cukup petala paling luar pun 8. So bila derma, dia akan jadi positif. Bila terima, dia akan jadi negatif. Ingat macam ni je. Bila kita derma, dia akan wujudkan sifat-sifat positif. Derma 1, you akan dapat 1. Derma 2, you akan dapat positif 2. Nanti kita tengok. Okey, contoh, saya ada atom magnesium, susunan elektron dia 282, maksudnya petala paling luar sekali ada 2. So dia cenderung untuk menderma, sebab dia 2 je. So bila dia derma, dia akan dapat positif 2, sebab dia jadi positif 2. So dia dah jadi stabil sebab dia menderma 2 elektron. So dia akan jadi positif. Ingat, bila derma dia akan jadi ion positif. Okey, atom klorin pula. Atom klorin, kalau kita tengok ujung petala paling luar sekali ada 7. So bila ada 7, adakah dia menderma? Tak, dia kena menerima elektron untuk jadi stabil. Dia lebih cenderung untuk menerima elektron. So dia terima lagi 1 untuk membentuk susunan oktet, iaitu 288. Oktet tu 8. Jadi dia menerima 1 je lah. Bila 1, kita tulis negatif saja, ataupun 1 negatif. Kalau dia menderma 2, kalau dia terima 2, kita tulis 2 negatif. Kalau dia derma 1, kita tulis positif 1, 1 positif. Kalau dia derma 2, kita tulis 2 positif. Simple je kan. So inilah apa yang kita ketahui sebagai pembentukan ion positif ataupun ion negatif. Okey guys, sebagai ulang kaji, ini saya masukkan part 1 sekali. Turus menegak dalam jadual berkala unsur, kita panggil dia sebagai kumpulan, ada 18. Baris mengufuk dalam jadual berkala unsur, kita panggil kala, ada 7 kala. Unsur disusun mengikut pertambahan nombor proton dalam jadual berkala unsur. Elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Petala pertama maksimum boleh isi 2, petala kedua maksimum dia 8, petala ketiga 18. Ion positif terbentuk apabila atom menderma elektron. Ion negatif terbentuk apabila atom menerima elektron. Okey guys, so cukup setakat ini pembelajaran kita dalam 8.2 berkenaan jadual berkala unsur moden. InsyaAllah saya akan sambung dengan video-video yang akan datang. So hopefully korang boleh faham. Kalau tak faham boleh tanya di ruangan komen, InsyaAllah saya akan balas. Dan kalau suka boleh like dan boleh share
share dengan kawan-kawan korang. So semoga korang boleh study dengan happy, aman, tenteram. Semoga adalah ilmu sikit, ada input lah kan untuk korang daripada tak ada apa-apa. So happy study untuk korang. Semoga saya doakan semua berjaya, InsyaAllah Okay, so salam sayang daripada saya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.